وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal dan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana melimpah kurnianya dapat sama-sama pada pagi ini tunaikan solat subuh secara berjamaah dan seterusnya diberikan kelapangan untuk bersama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih belum terlambat saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan segala amalan kita, ibadah kita di bulan Ramadan yang lepas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lahirnya kita di bulan Syawal ini seperti mana bayi yang baru dilahirkan setelah kita melalui proses tarbiyah Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan kita lebih bersemangat, kita rasa lebih yakin dengan amalan kita, dengan ibadat kita, untuk kita lalui kehidupan kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan pagi ini seperti mana biasa kita akan sambung pengajian kita dalam kitab 40 hadis, syarah 40 hadis Imam An-Nawawi, dan kita masih lagi belum habis lagi membahaskan hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 yang bertajuk persaudaraan iman dan Islam. Hadis yang biasa kita dengar, kita pun hafal hadis ni tuan-tuan. Saya hafal daripada zaman sekolah lagi hadis ni. Tuan-tuan pun biasa dengar. Baik. Hadis yang berbunyi An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Dalam kuliah kita yang lalu itu bulan 3 lah, tidak bulan 5. Tak tahulah ingat tak ingat ni. Makan kuih raya banyak sangat ni. Tak lupa habis. Nak peringatkan baliklah. Ulang sikit, ulang tayang sikit tuan-tuan. Antara perkara yang telah dibahaskan dalam kuliah yang lalu, yang pertamanya mengenai keteguhan, muhibbah dan saling berkasih sayang dalam masyarakat Muslim. Itulah tujuannya agama kita ini, supaya kita ini dapat hidup dalam keadaan kemesraan, kita dapat hidup dalam keadaan saling berkasih sayang. Itulah tujuannya Islam itu diberikan kepada kita supaya kita ini mencapai kebahagiaan dalam kehidupan kita tuan-tuan. Yang keduanya yang telah dibahaskan ialah soal iman yang sempurna. Bila Nabi sebut la yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu, ya, sehinggalah. Jadi maknanya keimanan kita tak cukup sempurna, tak perfect lagi. Iman tu ada, cuma iman kita ni sesama kita ni tak sama. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tebal, ada yang nipis.
Ada yang bertambah-tambah keimanannya. Oh, lepas Ramadan ni bertambah-tambah lagi imannya. Makin semangat, makin rajin datang masjid, solat berjamaah, duduk dalam majlis ilmu, zikir, baca Quran. Ini mana bertambah imannya. Alhamdulillah. Ada yang kurang balik. Kurang balik. Ramadan dulu, insya-Allah dahsyat dah. Lepas Ramadan kurang balik. Udah huyuk tuan-tuan. Tak nampak dah batang hidung di masjid kita ni. Baca ilmu entah ke mana, Quran entah ke mana, zikirnya entah ke mana, sedekahnya entah ke mana. Itu mana makin kurang. Makin kurang. Kita yang datang ni alhamdulillah gayanya makin bertambah. Insya-Allah. Mudah-mudahan terus bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai iman yang sempurna tadi tuan-tuan. Ya, baik. Jadi dalam hadis ini juga dalam soal iman yang sempurna ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita, iman itu tidak bertunjang di dalam diri, tidak teguh di dalam hati, tidak sempurna di dalam dada seorang muslim kecuali apabila dia menjadi manusia yang baik, jauh daripada sifat keakuan, jauh daripada sifat iri hati, jauh daripada sifat benci membenci, jauh daripada sifat dengki mendengki. Maknanya dia tak suka untuk orang lain kecuali apa yang dia suka untuk dirinya sendiri, seperti selamat daripada kejahatan dan siksaan, seronok dengan kesenangan hidup, berjaya, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara perkara-perkara yang akan menjayakan kesempurnaan ini dalam diri seseorang muslim itu tuan-tuan. Ya, maknanya dia suka orang lain menikmati kebaikan-kebaikan. Tengok orang buat baik, dia suka. Tengok orang pergi masjid, dia suka. Tengok orang mengaji, dia suka. Tengok orang bersedekah, dia suka. Nampak tak? Dia pun suka buat benda baik dan dia juga suka tengok orang lain buat benda baik. Bukan dia jealous tengok orang buat benda baik. Aku pergi masjid, dia pun sibuk nak pergi masjid. Jangan ada perangai macam tu. Orang nak sedekah, dia pun sibuk nak sedekah. Orang tolong orang, dia pun sibuk nak tolong orang. Jangan ada benda baik tuan-tuan. Benda baik. Sepatutnya kita lagi suka. Alhamdulillah, bukan aku seorang saja yang pergi masjid. Jiran-jiran aku, kawan-kawan aku pun ramai yang datang ke masjid ni. Alhamdulillah. Bukan aku seorang je baca Quran. Ya Allah, ramai lagi yang sama-sama baca Quran dengan aku. Bukan aku seorang je datang mengaji. Orang lain pun alhamdulillah ramai juga yang datang mengaji. Suka. Kita suka tengok orang buat benda baik, malahan kita menggalakkan orang lain buat benda baik. Itu tanda sempurna iman. Dan juga termasuklah kita membenci, tidak suka orang lain ditimpa kejahatan dan juga maksiat. Tak suka. Ada di kalangan kita ni yang terlibat dengan perkara dosa, maksiat, mungkar. Kita tak suka. Kita pun tak suka benda tu dan kita pun tak mahu orang lain terlibat dengan benda tu. Tak mahu. Aku tak suka judi. Tengok orang kita berjudi. Ramai tak? Ada yang pakai helmet tu, dia lah tu. Tahu malu pula. Pusat tempat nombor ekor tu kan. Dia pun pergi. Allah. Kita tak suka, tak gemuk. Tengok orang Melayu Islam kita beli arak. Suka tak suka? Tak suka. Sebab kita tak minum arak. Kita tak gemuk. Kita tahu benda tu haram. Tapi dan juga melihat orang lain terlibat dengan benda tu, kita pun tak suka. Kita tak suka hiburan yang melampau. Dan kita juga tak suka orang lain terlibat dengan benda-benda macam tu. Tak mahu. Nampak? Itu tanda kesempurnaan iman tuan-tuan. Bila mana benda maksiat yang berlaku pada orang lain, kita pun tak suka. Ada kawan-kawan kita yang tak solat.
Apakah kita rasa nak biar macam tu je? Lantak kamu lah, kubur pun masing-masing. Tak. Kita tak gemar, tuan-tuan. Kita tak suka tinggalkan solat, dan kita juga tak suka tengok orang lain tak solat. Kawan-kawan kita, geng pejabat kita ramai tak semayang. Takkan nak tengok saja? Tahu tak suka. Aku nak jadilah budak ni. Tak ingat mati ke? Nampak? Takkan cakap saja. Bagilah nasihat, bagilah peringatan, kan? Serulah mereka ke jalan Allah dengan cara bijaksana, bil hikmah. Itu jalan dia. Sebab kita tak suka dia tu dalam keadaan dosa. Ada orang tak puasa bulan Ramadan. Ada kita suka. Geng-geng plastik hitam ni, tak suka kita. Ya Allah, pun nak jadi orang lain sibuk puasa, kamu langsung tak puasa. Kita tak suka, tuan-tuan. Ada orang semayang tak betul di sebelah kita. Kita suka tak? Tak suka. Kerana dia tak ada ilmu, tuan-tuan. Dia jahil. Semayang di tang pukak. Tak ikut orang kata panduan ilmu tu. Ikut dan dia je. Semalam semayang ada sebelah berada tu. Remoynya ke depan. Remoy. Dia semayang sebelah kita. Kejap-kejap dia betul ke remoy dia. Dua-dua tangan naik. 3-4 kali betul ke remoy rambut dia. Allah, nak tegur apa betul semayang. Habis salam tengok dia cari pun dah. Tak sempat nak tegur. Dia tidak apa hairnya betul ke remoy. Kalau pakai kebiok kan senang. Ni dah, kita tahulah remoy cantik. Tapi time semayang tu, kau semayang, itu je kerja. Ya Allah. Mazhab Syafi'i ke tu? Kalau mazhab lain tu lain cerita lah. Tu maknanya tak mengaji. Kita pun nak khidmat. Ada jemaah yang bila semayang baca kuat-kuat. Ni pun tak kerti bahasa ni. Orang bisir. Sebab kita ni bukan Pak Imam, jadi Pak Imam tak apalah baca kuat-kuat. Dia pun Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Suara dia sama dengan suara Pak Imam. Mana satu imam ni? Nampak? Apa yang baca kuat-kuat? Tak payahlah kuat-kuat. Bila Subhana Rabbiyal Azim. Kuat benar ya Allah. Satu surau boleh dengar, adalah surau tu. Kita jadi imam bukan tak selesa. Kuat benar lah. Siapa lah Haji mana tak tahulah. Jangan kuat sangat. Bisir. Pelan-pelan kita je yang dengar. Takkan nak bagi sampai satu surau dengar. Itu aku suruh mengaji. Tak mau mengaji, tak faham. Jadi kita tak suka orang lain dalam keadaan jahil. Kita pun tak benarkan diri kita ni berada dalam kejahilan, dan kita pun tak mahu orang lain berada dalam kejahilan. Baru sempurna iman kita, tuan-tuan. Baik. Seterusnya, ketinggian Muslim dan kemanusiaannya. Bab yang seterusnya. Di antara tanda kesempurnaan iman dalam diri seseorang Muslim ialah dia tidak membataskan kasih kepada kebaikan dan membenci keburukan terhadap orang lain hanya kepada sesama Muslim, bahkan juga kepada orang bukan Islam, terutama di dalam masalah keimanan. Di dalam masalah ini dia suka dan berhasrat agar orang kafir menerima Islam dan beriman sebagaimana dia benci sifat kekufuran dan kefasikan mereka. Nabi SAW bersabda, "Wa hibba lin-nas ma tuhibbu li nafsik, takun muslimah." Kasihkanlah kepada manusia sesuatu yang kamu kasihkan untuk diri kamu. Kamu akan menjadi muslim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh kerana inilah maka doa agar diberikan hidayah kepada orang kafir adalah digalakkan supaya mereka itu menerima seruan Islam, mendapat hidayah, terbuka hati mereka untuk menerima Islam itu, tuan. Sebab kita tak suka kepada kekufuran. Kita mengaji orang kafir ni masuk neraka selama-lamanya. Siapa di antara kita ni yang nak masuk neraka? Tak nak.
Seminit, sesaat pun kita tak mau masuk neraka. Tetapi Allah Ta'ala ceritakan bagaimana orang-orang kafir yang kufur kepada Allah ini, syirik pada Allah ini, selama-lamanya dalam neraka. Apakah kita suka melihat mereka ni duduk dalam neraka selama-lamanya? Orang yang ada iman, dia akan rasa dia ada simpati. Sian jiran aku ni, dia akan masuk dalam neraka selama-lamanya kerana tidak ada iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana sikap kita bila melihat saudara-saudara kita yang bukan Islam? Jadi inilah antara tugas kita, tuan-tuan. Tanda kesempurnaan iman kita yang kita tak suka kepada kekufuran, kita nak bagi Islam tu pada mereka. Nak tunjukkan Islam itu kepada mereka. Mudah-mudahan dengan petunjuk Islam itu terbuka hati mereka untuk menerima Islam. Buat tunjukkan akhlak yang baik. Walaupun kita ni bukan ustaz, tak pandai lah ustaz nak dakwah-dakwah ni. Hari raya, tuan-tuan bagilah kuih raya pada jiran tuan-tuan yang bukan Islam. Saya sebelah sini India, sebelah sini China. Saya tengah-tengah. One Malaysia. Nampak tak? Semalam bagi kuih raya. Sebab hari raya demo bagi merupu. Hak belah sini pula bagi 5. Punya banyak tuan-tuan. Raya Cina dia bagi 5. Banyak kat saya. Merupu 7 jenis. Ini masak sendiri ni ustaz katanya. Ada raya kita takkan tak bagi apa? Bagi kuih raya. Nampak tak? Bagi kuih raya. Nanti ni kuih raya. Uncle ni kuih raya. Tunjukkan akhlak Islam pada mereka. Walaupun kita tak mampu nak cakap macam ustaz Islam, nak cerita Islam macam ni, nak cerita macam ni, nak dakwah cara direct ni payah. Mungkin kita tak ada kemahiran, tak ada pengetahuan, kekurangan, ketidakmampuan. Tunjuk akhlak Islam tu pun dah cukup bagus dah, tuan-tuan. Tolong mereka, tanya khabar mereka. How are you, uncle? Cukuplah. Ni buat muka sombong je. Buat kafir ni kau boleh layan sangat. Jangan. Nabi pun ada toleransi dia, hubungan yang baik dengan orang bukan Islam. Kita ni duk hina je. Padahal jiran tetangga kita, bukan orang lain. Tanya khabar. Ada masalah, kita bantu. Kalau dia susah, kita hantar bantuan, tuan-tuan. Itu juga antara bentuk-bentuk dakwah kita kepada orang bukan Islam. Hubungan baik kita dengan mereka. Jaga, tuan-tuan. Jadi ini tanda kesempurnaan iman. Jangan kita langsung tak peduli. Mentang-mentanglah dia bukan Islam, dia orang kafir, kan? Dia tu sedangkan dia tu jiran kita. Dia tu rakan, sama-sama bekerja dengan kita, satu office dengan kita. Biarlah dia pakai skirt pendek pun, tapi kita tunjuk akhlak yang baik. Nampak? Kalau kita sesama Islam ni pun, kita kena tunjuk akhlak yang baik. Begitu jugalah kepada non-Muslim. Tunjuk akhlak yang baik. Cukup memadai. Itu juga antara bentuk-bentuk dakwah kita kepada mereka. Jangan hina, jangan kutuk, jangan cari gaduh dengan mereka kerana kekufuran mereka. Ya? Sebab hak keimanan ni hak masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tak boleh kita nak paksa mereka ni masuk Islam. Tak boleh. Lu Ramasani masuk Islam. Kalau tidak buat tembak ke mana? Tak boleh. Nampak? Tak boleh. Mesti dengan kerelaan hatinya, terbuka hatinya untuk menerima Islam melalui usaha-usaha yang kita lakukan. Dia masuk Islam, terbuka hati dia nak menerima Islam. Okey, tak ada masalah. Nampak? Jadi ini yang boleh kita lakukan. Ya, mudah-mudahan terbuka hati mereka untuk menerima Islam satu hari nanti. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, berlumba-lumba melakukan kebaikan adalah di antara kesempurnaan iman.
bukan daripada tanda kurangnya iman, dan bukanlah daripada hasad dengki. Sekiranya seseorang muslim itu memohon kepada Allah agar melimpahkan kelebihan-kelebihan akhirat seperti yang didapati oleh orang lain, dan dia berusaha untuk mencapainya, bahkan itu adalah daripada kesempurnaan iman. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk memperolehi nikmat kesenangan, itulah hendaknya berlumba-lumba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan. Surah Al-Mutaffifin ayat 26. Baik. Bukan tandanya kurangnya iman kita, lemahnya iman kita, tuan-tuan. Bila mana ada perasaan hasad dengki. Perasaan hasad dengki untuk berlumba-lumba mendapat kebaikan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Malahan itulah yang digalakkan, tuan-tuan, untuk kita sama-sama dapat kelebihan akhirat ini. Doa, tuan-tuan, mudah-mudahan aku ni macam tuan haji kita ni, rajin pergi masjid, sentiasa ada di masjid 5 waktu, solat waktu, semayang di awal waktu. Nampak? Mana kita doakan untuk diri kita ni supaya jadi orang yang baik macam orang lain. Kita lemah, kita payah, sukar, senang cerita kedekut nak bersedekah. Orang lain kita tengok, ish, pantang ni orang sedekah bagi duit. Nampak peti besi ke apa ke, hulur duit. Nampak orang susah bagi duit, bagi bantuan itu ini. Kita ni duit ada, tuan-tuan, tapi payah benar dah nak nolong. Nampak? Aku nolong dia tu senang benar nolong orang. Doa, tuan-tuan. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang pemurah seperti mana Tuan Haji tu. Contoh, sebutlah nama dia pun tak apa. Sebab tengok dia tu, ya Allah, pemurahnya, suka sangat nak sedekah sana sini. Minta diri kita ni jadi macam dia. Sebab kita ni susah nak sedekah, tuan-tuan. Orang buta jual tisu pun kita buat bodoh je. Punya teruk perangai kita, kan? Orang susah minta tolong langsung. Kenapa susah sangat? Kenapa orang lain mudah? Minta pada Allah. Ni mana berlumba-lumba. Tak salah, tuan-tuan. Wajib dah khatam Quran bulan Syawal ni, tak ada lah. Ataupun ada dah khatam, aku pun nak khatam Quran juga. Berlumba-lumba untuk buat benda baik. Tuan Haji sedekah untuk apa ni, tengok apa tu dalam senarai tu yang menajuk bulan Ramadan dulu, dia bagi 100, aku nak bagi 200. Salah tak? Tak salah. Tak salah. Benda baik. Orang ni bagi 1000, aku kena 2000 ni. Berlumba-lumba untuk buat benda baik. Tak ada masalah. Dia rajin tolong orang, kita pun nak tolong orang juga. Mana tahu tembak viral ni, viral ni. Tengok buka Facebook, tolong sana sini. Kita pun nak buat benda yang sama. Nampak Ustaz Ebit Liu kita, tolong sana, tolong sini, luar negara, dalam negara. Kita tak mampulah, model pun tak ada. Tapi kita nak tolong juga. Buatlah apa benda yang patut. Pihak masjid nak hulurkan bantuan sepenuh hari raya, kita pun bagilah sumbangan sikit sebanyak. Maknanya kita nak buat juga benda baik. Bukan sekadar kita nak tengok orang lain buat benda baik. Ni makna berlumba-lumba. Berlumba-lumba ke arah kebaikan, tak ada masalah. Jangan berlumba-lumba ke arah kejahatan. Buat benda buruk, kan? Ataupun berlumba-lumba atas nama keduniaan. Nampak kawan tu beli kereta baru, aku pun nak beli juga kereta baru. Itu dunia, tuan-tuan. Kawan beli peti air baru, udah kita pun nak peti air baru juga. Peti air rumah buat elok lagi, nak baru sebab jiran beli baru. Itu berlumba ke arah tu tak ada manfaat. Nampak? Banyaknya ke arah tu. Dia beli baju baru, kita pun nak beli baju baru juga.
Dia beli jubah baru, kita beli jubah baru. Kalau bawa ke masjid tak apa. Ini saja nak pakai open house. Jadi maknanya perlumbaan ke arah kebaikan itu suatu benda yang digalakkan, dan itu tanda kesempurnaan iman juga, tuan-tuan. Sama-sama kita ni berlumba-lumba untuk berbuat kebaikan, ya, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang digalakkan. Baik. Yang kelima, masyarakat mulia adalah hasil keimanan. Ya, masyarakat mulia adalah hasil keimanan. Terhasilnya masyarakat yang hebat ni, tuan-tuan, bukan kerana duit banyak, bukan kerana mereka ni mempunyai tamadun yang hebat. Berapa banyak tamadun-tamadun yang hebat yang diruntuhkan, yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup dalam keadaan mewah, dalam keadaan kehebatan mereka, tapi Allah musnahkan kerana kekufuran mereka, kerana tak ada imannya dalam diri mereka. Jadi hebatnya kita ni di mana? Hebatnya kita ini kerana iman kita, tuan-tuan. Masyarakat kita jadi hebat sebab ada iman dalam diri mereka. Baik, ini perkara yang kelima. Dalam hadis ini, Nabi SAW menggalakkan setiap Muslim agar mendidik dirinya mengasihi kebaikan untuk orang lain, supaya semua itu menjadi bukti kebenaran iman dan keelokan Islamnya. Seterusnya, agar terbentuk masyarakat yang mulia. Kerana apabila setiap individu berhasrat supaya orang lain dapat menikmati kebaikan seperti mana dia merasainya, maka dia akan berbuat baik dan tidak menyakiti mereka. Pada masa yang sama, masyarakat akan mengasihi dan tidak menyakitinya. Demikianlah timbulnya perasaan kasih sayang di antara seluruh manusia. Kebaikan berkembang di kalangan mereka, kezaliman dan kejahatan terhapus, serta urusan-urusan kehidupan menjadi tersusun, selagi mana setiap individu merasai kepentingan bersama, merasa riang dan dengan keriangan mereka, bergembira dengan kegembiraan mereka, dan turut merasa sakit lantaran kesakitan yang menimpa mereka. Nabi SAW pernah menegaskan perkara ini ketika baginda bersabda, taral mu'minina fi tawadihim wa tarahimihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udhr tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal hum. Kamu melihat orang-orang mukmin seperti satu badan di dalam berkasih sayang dan kecintaan mereka. Apabila satu anggota badan mengadu kesakitan, maka seluruh anggota turut menanggung kesakitan dan sama-sama berjaga malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Allah akan menganugerahkan kepada masyarakat mukmin izzah. Izzah ni kemuliaan, karamah dan kepimpinan dunia di samping pahala serta balasan yang baik di akhirat kelak. Ini antara jalan-jalan, ya, masyarakat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkatan, mendapat karamah. Nampak tak? Ni masyarakat yang kita nak bina, tuan-tuan. Tak kira lah masyarakat madani ke hadari ke whatever lah namanya, tuan-tuan. Yang pentingnya ada keimanannya, kan? Nama madani pun kalau tak ada iman tak jadi juga, kan? Madani itu satu orang kata konsep seruan kita supaya kita ini berada dalam apa namanya suasana Islam itu. Tapi kita ni tak nampak Islamik tu. Nyamuk raya kulintang pukang, kan? Hiburan sana sini tak tinggal-tinggal, tak serik-serik. Tuhan dah uji dengan macam-macam benda pada kita, masih lagi sibuk nak berseronok-seronok. Patutnya Syawal ni kita sambut dengan penuh kesyukuran, bukan dengan hiburan yang melampau-lampau. Oh, menyanyi tak lari, melalak tak lari, menari sana sini, tak lari juga, tuan. Macam-macam lah. Jadi maknanya
Kita nak membentuk masyarakat kita. Inilah jalannya. Dengan kita bekalkan iman sebanyak mungkin kepada mereka. Bagi apa yang mampu, apa saluran yang mampu kita beri kepada masyarakat kita, kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau ustaz menyampaikan kuliah, menyampaikan ceramah, memberikan ilmu dan sebagainya, inilah jalan-jalannya untuk menambahkan lagi keimanan manusia kepada Allah. Begitu jugalah tuan-tuan yang berada dalam bidang tuan-tuan. Tuan-tuan seorang majikan, ada ramai pekerja-pekerja. Bagaimana tuan-tuan terapkan iman kepada mereka? Pekerja-pekerja tuan-tuan solat ke tak solat? Pekerja-pekerja tuan-tuan tutup aurat ke tak tutup aurat? Pekerja tuan-tuan ini patuhi perintah Allah ataupun tidak? Tengok tuan. Sebab kita nak bagi iman pada mereka. Jiran-jiran tetangga kita, nak seru mereka sama-samalah kita ke jalan Allah. Bila semua ahli masyarakat kita ni dibekalkan dengan iman tadi tuan-tuan, barulah hidup ni harmoni. Masing-masing ingat tanggungjawab kepada Allah. Masuk waktu semayang, bersusun orang datang ke masjid. Tak payah suruh-suruh lah. Jiran-jiran kita, semua datang ke masjid. Datang ke surau. Waktu mengaji, penuh orang. Sebab apa? Sebab ada iman. Tahu ini benda yang baik. Ini menjadi kewajipan. Ini tanggungjawab mereka. Memang. Ini iman. Suami yang beriman, isteri yang beriman, anak-anak yang beriman, cucu yang beriman, atuk opah yang beriman. Baru harmoni hidup kita. Adik-beradik kita pun seronok belaka tuan. Balik raya baru ni seronok kita. Sebab apa? Sebab kita berbaik-baik dengan mereka. Mak saudara kita, sepupu sepapat kita, ipar duai kita. Seronok tak kita tuan-tuan? Seronok. Sebab apa? Ada iman pada diri masing-masing. Kalau tak ada iman, tak ada rasa seronok tuan. Balik raya pun tidak. Ziarah pun tidak. Sedangkan ziarah tu antara perkara yang Nabi sendiri galakkan. Ziarah mak saudara kita, pak saudara kita, tok saudara kita, saudara mara kita tuan-tuan. Itu antara sebahagian daripada ajaran Islam itu sendiri. Kita dah ngadak handphone je. Dia tahu balik kampung. Line tak apa clear lah sini. Nampak tak? Udahnya pergi meraya mana cari tempat line clear. Apa kerja balik kampung, balik raya macam tu? No meaning lah. Baru kita bermesra dengan orang kampung. Berbaik-baik dengan mereka. Sebab apa? Kita ada iman. Tolong menolong, ta'awanu. Bantu-membantu. Semua tu adalah konsep keimanan belaka. Kalau tak ada iman, ada tuan, kita nak kerjasama. Tak adanya kita ni nak tolong-menolong antara kita sama lain ni. Ada tuan. Alhamdulillah. Bila mana iman ini dibekalkan kepada masyarakat kita, barulah harmoni kehidupan kita. Kita faham tanggungjawab kita. Kita tak akan menyakiti jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, sahabat handai kita, sesama Islam kita. Sebab kita ada iman. Kita cari juga jalan-jalan kebaikan. Cuba elak daripada nak mengambil sikap bermusuhan. Jangan kalau boleh, walaupun kita tak suka, walaupun kita menyampah, banyak benda kadang kita perluat, kadang aku kemuk, rasa nak sound je. Tapi kita ni sabar. Kita gunakan juga pendekatan-pendekatan yang terbaik untuk memenangi hati-hati manusia ni. Bukan menyakitkan lagi mereka. Walaupun mereka buat benda yang menyakitkan hati kita, kita tak akan buat benda-benda yang menyakitkan hati dia. Itu bukan mudah tuan-tuan. Nampak senang. Kita baru kena horn pun kita dah bengang lah. Betul? Oi, orang Melayu kita cukup samsing atas jalan. Teng-teng. Malakun tu. Nampak dah. Maki hama semua cukup keluar tu kan. Baru kecil je benda kecil.
Mungkin dia emergency nak cepat potong queue, nak terberak sangat ke apa benda, kita pun tak tahulah. Sangka baik, husnuzon, kan? Walaupun kadang menyampah, sakit hati, geram betul lah. Jenis-jenis kereta yang jenis potong queue ni memang kita tak suka, tapi kita sangka baik lah. Mungkin dia ni emergency, kan? Kalau KL ni faham, tapi kalau balik Perak ke balik negeri lain, dia susah tuan. Bagi signal pun dia tak bagi masuk. Oh, dia kurang sikit lah, kurang sikit. Tak tahulah iman kurang kot. Wallahualam lah, tak tahulah. Sikap tu sikap lah. Sikap ke negeri kan. Dia tengok kita kereta KL, nampak tak? Lagilah ni something ni. KL menjerit je geng. Tak bagi, tak kira laluan. Tak apalah. Jadi kita ni tak, bukan macam tu tuan. Kita tarbiyah, diajar supaya saling kasih mengasihi antara kita sama Islam. Itulah sikap kita. Kalau ada yang sakit, ada yang ditimpa kesusahan, kita pun rasa susah tuan-tuan. Bukan kita rasa, kita kata padan muka. Ni jenis orang manusia banyak dosa lah ni. Jangan. Allah uji dia dengan kesakitan, dengan ujian, dengan dugaan. Semua tu ada sebab musabab, ada hikmah di sebaliknya tuan-tuan. Kita tumpang simpati, sepatutnya kita macam tu. Sebab Nabi kata kita ni umpama satu jasad. Kalau salah satu daripada jasad kita ni sakit, dia akan memberi kesan kepada jasad yang lain, anggota tubuh badan yang lain. Tuan-tuan sakit gigi, contoh. Tuan-tuan sakit gigi, tapi tuan-tuan tak pergi kerja. Pasal apa? Tangan tuan-tuan sihat, kaki sihat, perut sihat, benda lain sihat, gigi je tak sihat. Tapi tuan-tuan tak pergi kerja. Sebab dia memberi kesan kepada anggota tubuh badan yang lain. Oh, sakit gigi ni sensitif. Oh, jangan buat pasal, ditumbuk pun boleh. Nampak tak? Sebab sakit gigi ni very sensitif. Cakap tentu pasal siaplah. Nampak? Jadi daripada bila dah sensitif macam tu, baiklah doktor bagi MC berehatlah. Kan? Ini tak gosok gigi ni. Khabar duduk. Contohlah gigi dah berubah ke apa. Rehat. Doktor bagi rehat. Sebab dia tahu kalau dia kerja pun menyakitkan nanti, menyakitkan diri dia dan menyakitkan hati orang lain. Tu sakit gigi, lain tak sakit. Sakit perut. Musim raya dia ramai sakit perut. Terkejut perut. Saya raya pertama dah sakit perut dah. Terkejut perut. Segala-galanya nak makan, tak makan. Kan kecil hati tuan rumah. Makan. Air tak macam-macam jenis, warna oranye, warna biru, warna jingga, warna hijau, segala semua sumbat belakang. Kan? Meragam habis. Hari pertama dah meragam dah. Kan? Kalau besok kerja memang tak ada kerja lah. Kan? Jamban saja 5-6 kali. Doktor bagi cuti dah. Doktor bagi cuti. Sebab dia memberi kesan kepada anggota tubuh badan yang lain. Badan jadi lemah tuan-tuan. Hybrid kan? Dia jadi lemah habis. Tak larat. Begitulah kita sesama manusia. Yang sakit tu kawan-kawan kita. Kita ni terasa deritanya. Saudara kita di Palestin, mereka tu tak raya macam kita beraya tuan-tuan. Allah. Kita main merocun saja, ya Rabbi, takut tengoknya. Mereka main meriam betul tuan. Tembakan sana sini, meletup sana sini. Bulan Ramadan dulu tengok Israel serang Palestin. Kita memanglah sejak malam kena serang tu, serangan merocun je lah. Tontang, ya Allah, kuat betul bunyi merocun sekarang ni. Anak kita dia nak kecil, memang tak boleh tidur lah. Bukan cucu tau, anak. Payah bunyi merocun kuat sangat. Itulah orang kita ni, tak apalah. Jadi maknanya benda yang menyakitkan hati saudara-saudara kita juga menyakitkan hati kita. Inilah sifat kita sesama Islam. Baru ada nampak iman. Tak adalah kita buat dek je, lantak dia lah, dia bukan aku. Rumah dia kan rumah aku. Dia yang sakit bukan aku. Itu bukan sikap orang beriman. Sikap orang beriman ni, saudara kita yang sakit, kita terasa sakitnya tuan-tuan. Allah, siala saudara kita tu dah seminggu tak boleh datang masjid, contoh.
Kan? Minggu tak datang masjid. Pasal apa? Katanya kena apa? Covid contoh. Simpati kita. Kan? Simpati kita. Saudara kita ditimpa ujian kematian. Contohnya, saya pun raya kelima, pak mentua saya meninggal tuan. Raya kelima. Tengah duk beraya-beraya, tiba-tiba kata pak mentua masuk hospital pun tak sampai sejam di hospital meninggal. Kejut jugalah. Saya pula berada di Kuantan kita tu. Balik dalam kabut lah. Itulah. Ya, ujian. Kawan-kawan pun ucapkan takziah. Itu tanda simpati lah tu. Dalam grup-grup ni, dalam FB ke apa semua penuh takziah apa semua. Moga-moga ditempatkan. Itu makna kita simpati. Kita berkongsi kesedihan kita dengan orang lain. Itu tanda dia tuan-tuan. Ni Islam ajar kita macam ni. Yang susah kita hulurkan bantuan. Tak ada baju nak beraya, kita beli ni sampai 10 pasang. Duit banyak. Orang tanya juga, ustaz, kalau nak beraya beli 10 pasang baju raya boleh ke? Baju kurung ke, telekung ke? Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan duit banyak, duit tuan-tuan, bukan duit saya pun tuan-tuan beli. Tapi tuan-tuan pakai 2 pasang mudahlah. Yang lebih tu tuan-tuan sedekahkan. Baru betul. Tuan-tuan duit banyak, beli baju. Oh, aku nak raya sakan tahun ni. Berapa tahun tak boleh raya PKP punya pasal. Oh, tahun ni nak raya sakan. Seminggu tu baju yang berbeza-beza, warna lain-lain, fashion lain-lain. Oh, sakan sungguhlah. Kan? Sebaik-baiknya pakailah secara sederhana 2 pasang cukup. Yang 8 pasang lagi kita bagi pada saudara-saudara kita yang tak, orang kata tak ada pun baju raya. Ramai tuan-tuan. Bandar Baru Bangi ni pun ramai. Tak ada senarai kita, orang susah, B40, golongan fakir, miskin. Masjid Hasanah pun ada, Masjid Al-Um pun ada, semua masjid ada tuan-tuan. Kita ada. Kalau di Pak Khoja saya itu ada senarai pelajar-pelajar yang terdiri daripada golongan asnaf ni, fakir miskin. Ramai tuan-tuan. Kita bagi macam-macam jenis sumbangan. Wang ringgit kita bagi, pakaian kita bagi, makanan kita bagi, komputer, laptop kita bagi, motor pun kita bagi. Bagi habis. Dari mana kita mampu bagi, kita bagi. Masjid-masjid sampai hari ini ada gerobok kasih. Ada beras, ada gula, ada tepung, ada susu. Dan memang ada penerima ada setiap bulan. Ada, kita pun di masjid tu kita ada. Setiap bulan datang ambil bantuan di masjid ni. Sebab ada orang yang bagi. Ada orang sponsor makanan-makanan tersebut. Alhamdulillah. Kerana kita ni duk rasa kita tak sanggup nak tengok kesusahan orang lain. Kita raya sakan tuan-tuan, makan sedap. Apalah yang ada di rumah mereka orang susah ni tuan-tuan. Cuba fikir. Puasa dulu, kita puasa sebab apa? Nak fikir ni bagaimana orang fakir miskin ni mereka berada dalam kelaparan, dahaga. Kononnya kita nak menjiwai kehidupan fakir miskin dengan berpuasa. Bagus. Ni raya ni. Boleh tak kita menjiwai bagaimana kehidupan fakir miskin menyambut hari raya? Apakah mereka ada pakaian baru yang cantik-cantik, berjenama, yang mahal harganya? Sama yang macam kita pakai. Adakah mereka miliki? Semua tu. Kita ada makanan-makanan yang sedap. Setiap hari buat open house. Seminggu 3 kali open house. Wah, ini untuk saudara, ini untuk orang masjid, ini untuk geng taman, ini geng kerja. Berapa kali open house? Ini mereka tu orang miskin tu ada buat open house. Tak ada kuih raya. Nampak? Menjiwai. Sebab tu bila kita buat majlis makan-makan, jemput, adabnya jemput sekali orang-orang miskin, fakir. Ini yang terbaik. Ini jemput VIP-nya. Jenis yang pakai motor Honda, motor Cup ni, sorry minta maaf lah. Ni kereta harga 100,000 ke atas je yang boleh mari. Allahu Akbar. Antara 2 darjat. Tak betul ini. Tak betul.
Kalau kita benar-benar menjiwai hadis ini, kita akan ingat kesusahan mereka juga adalah kesusahan kita. Itulah yang sebaik-baik. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tuan-tuan. Baik, nak habiskan sikit lagi ni. Dan masyarakat yang tidak berasaskan keimanan adalah masyarakat individualistik, keakuan yang terkeji. Apabila iman dalam hati lemah dan tidak sempurna, maka hilanglah dari dalam jiwa perasaan inginkan kebaikan untuk manusia lain. Lantaran itu hasad dengki terus mengambil tempat dan lahirlah sikap keakuan dalam masyarakat. Mulalah manusia menjadi serigala, rosak tata kehidupan, kezaliman berleluasa, iri hati dan kebencian bergelora, kemarahan melata. Ketika itu masyarakat akan ditimpa apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Makhluk-makhluk itu mati, bukannya hidup, dan mereka tidak mengetahui bilakah masing-masing akan dibangkitkan, yakni menerima balasan. Surah An-Nahl ayat 21. Ya, kalau kita tidak dibekalkan dengan iman yang sempurna tadi, tuan-tuan, maka lahirlah kejahatan-kejahatan, bersaranglah kejahatan dalam diri manusia. Sehingga Allah sifatkan mereka ni amwat, mati. Walaupun hidup, jalan, bernafas, ke hulu ke hilir, tapi mereka ni disifatkan macam orang mati. Kita tungguilah, tunggui pada diri kita apa manfaatnya. Kita pun cakap, macam tunggui dia ni. Nama ajak zikir masjid macam tunggui. Nampak bukan zikir masjid ni, masjid lain. Nampak tak? Tak berperanan, tak berfungsi, tak ada manfaatnya. Manusia yang baik, Nabi kata apa? Yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu sebaik-baik manusia. Ni langsung. Dia ni tak ada benda apa, mati benda apa. Kalau orang cakap macam tu kan, pun tak guna. Tapi kalau kita ada jiran, tetangga yang baik, rakan sekerja yang baik, sahabat-sahabat yang baik, yang prihatin, sanggup susah senang bersama, gembira derita bersama, seronok tak seronok? Dapat kawan-kawan macam tu, sahabat-sahabat, saudara mara, seronok tuan-tuan. Aku bila tengah susah, dialah yang awal sekali datang bantu aku, tolong aku, bukan orang lain. Seronok kita dapat kawan macam ni. Kalau dia gembira, kita juga dia cari. Mau kita pergi celebrate my birthday today. Contoh, aku dapat naik gaji ni, aku dapat bonus ni, projek masuk juta-juta ni, untung ni, memang kita pergi makan kat hotel ramai-ramai. Kegembiraan pun dia kongsikan bersama, derita pun dikongsikan juga. Bagus betul. Ni tak. Bila kita biarkan masyarakat kita ni umpama mayat-mayat yang hidup, habis kan? Ya, kalau begitulah keadaannya, maka akan hancur dan musnahlah masyarakat kita. Tuan-tuan, hadis ini juga memberi faedah. Galakan pertamanya, galakan supaya menjinakkan hati-hati manusia dan bekerja membaiki keadaan mereka. Ini adalah di antara perkara yang paling penting yang dibawa dan diusahakan oleh Islam. Yang keduanya, menghindarkan diri daripada hasad dengki, kerana ia tidak wujud bersama dengan kesempurnaan iman. Kalau kita cari kesempurnaan iman, dengki itu kita ketepikan. Kalau ada dengki lagi dalam diri kita, hasad itu ada lagi, mana tak sempurna lagi iman kita. Orang yang memiliki sifat hasad tidak suka sekiranya ada orang lain mengatasi atau menyamai dirinya dalam kebaikan. Bahkan mungkin dia berhasrat agar hilang kebaikan tersebut daripada orang tadi, sekalipun kebaikan itu tidak sampai kepadanya. Yang keempat, iman itu bertambah dan berkurang. Keimanan bertambah dengan sebab ketaatan dan akan berkurangan dengan sebab kemaksiatan. Itulah beberapa pengajaran yang boleh kita dapat daripada hadis ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan memberi kebaikan dalam kehidupan kita dan kita jadikan panduan dan pedoman dalam kita melalui kehidupan ini, insya-Allah. Insya-Allah pula kita akan datang hadis yang ke-14, kehormatan darah seorang muslim. Insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma